sekalian. Selamat datang. Saya Muhammad Izzuddin. Kami ucapkan kepada hadirin sekalian selamat datang ke ceramah Isra Mi'raj dan pembebasan Al-Aqsa. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat ilahi kerana limpahan kurnia dan kasih sayang dapat kita bersama-sama berada dalam majlis ini pada malam ini. Segala penghargaan ditujukan kepada hadirin dan hadirat sekalian yang sudi hadir bagi memeriahkan lagi program kita pada malam ini. InsyaAllah, sebarang persoalan boleh diajukan dalam sedikit sesi Q&A dengan program. Ini para hadirin diharapkan dapat bersama-sama kita sepanjang program hingga ke akhir majlis. Baiklah, tanpa membuang masa, kini di bulan masa ini yang kita lanjutkan. Tapi sebelum saya serahkan majlis kepada ceramah kita Ustaz, izinkan saya untuk menceritakan latar belakang ceramah kita pada malam ini. Sebab kita pepatah, tak kenal maka tak cinta, maka tak kenal maka tak aruf. Ustaz Muhammad Syarif Abdul Rahman adalah anak kelahiran Tempat dan merupakan jurulatih utama sebelum masa di syarikat milik beliau sendiri. Pada Hikmah Konsideran Berhad merupakan graduan ijazah sarjana muda bahasa dan sastra Arab dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, memperolehi ijazah sarjana dalam bidang pengajian Al-Quran dan As-Sunnah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau kini berpengalaman lebih daripada 6 tahun dalam dunia latihan dan motivasi. Selain merupakan ahli berdaftar di bawah Pertubuhan Perunding Latihan dan Motivasi Muslim Malaysia (Tamrin), pernah dijemput sebagai panel dalam rancangan positif Salam Muslim Isra Oasis, Assalamualaikum TV Al-Hijrah, dan panel tetap selama 4 tahun di Siaran Umrah Kenalian Radio Riki. Dalam tanpa membuang masa lagi, saya menutup ceramah pertama Ustaz Syarif Abdul Rahman untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Isra Mi'raj dan pembebasan Al-Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Terima kasih kepada semua yang hadir, mahasiswa, mahasiswi Fakulti Perubatan Universiti Teknologi Mara, para pensyarah kalau ada bersama yang bersempat seperkenalan, saudara-saudari. Pada malam ini, pada malam 6 Ramadan, pada malam 6 Ramadan kita akan bersama-sama memahami mengenai satu peristiwa besar yang tidak berlaku dalam bulan Ramadan, ya. Tetapi wajar kita bincang sama-sama malam ini pada bulan Ramadan. Isra dan Mi'raj. Bagus ya mahasiswa-mahasiswi UiTM, sebab jarang orang buat ceramah Isra Mi'raj dalam bulan Ramadan. Jadi kalau wartawan datang, diorang akan tanya apa kecerdaknya. Kamu buat ceramah Isra Mi'raj dalam bulan Ramadan. Yang biasa berlaku dalam bulan Ramadan ceramah tentang Ramadan ataupun Lailatul Qadar ataupun Perang Badar. Tetapi ceramah Isra Mi'raj biasanya dilakukan pada bulan Rajab. Jadi aku cerita Rustian. Tetapi bagus sebenarnya apa yang adik-adik ambil. Kalaulah yang berkata kecerdaknya itu berfikir seketika. Maksudnya Isra Mi'raj adalah peristiwa yang memang berlaku pada bulan Rajab, tetapi kerana mendapat liputan Al-Quran, ia wajar dibicarakan, dibincangkan pada bila-bila masa. Faham? Kerana yang membuat liputan peristiwa ini bukan hanya ahli-ahli sirah, bahkan bukan sekadar hadis Nabi SAW berkongsi pengalaman tentang apa yang berlaku daripada Masjid Al-Aqsa, apa yang Nabi nampak, hinggalah kepada langit yang pertama, hinggalah ke Sidratul Muntaha. Ia bukan hanya berstatus hadis Nabi, sharing momen daripada Nabi, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri membuat liputan peristiwa ini di dalam Al-Quran. Jadi kerana terdapat dalam Al-Quran, apa juga tentang Al-Quran, adik-adik boleh bincang pada bila-bila masa dan tidak terbatas pada mana-mana bulan. Dan malam ini kita akan buktikan kepada kamu, kerana peristiwa ini mendapat komen daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu biasa dengan komen? Hari ini orang tak tengok sangat video yang asal, orang tengok komen. Orang tak tengok gambar yang asal, orang tengok komen.
peristiwa yang terjadi semua orang nampak. Peristiwa yang sama. Anda boleh lihat bagaimana Morocco menang ke atas Brazil contohnya. Dia peristiwa yang semua orang boleh nampak. Tetapi komen, ada pelbagai jenis komen. Yang suka, yang duka. Jadi Allah memberikan komen kepada peristiwa Isra Mi'raj sebanyak 111 ayat. Artinya komen pendek atau komen panjang? Kalau sampai 111 ayat. Dan itu baru komen peristiwa daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Iaitulah namanya apa? Al-Isra ke Al-Mi'raj. Al-Isra. Kalau Al-Isra sahaja ada 111 ayat untuk satu perjalanan daripada Masjidil Aqsa ke langit, itu satu lagi komen yang ada berapa ayat seingat saya dalam surah lain namanya An-Najm. Jadi banyak benar komen Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kena beri perhatian. Sebab kita duduk di zaman semua orang suka beri perhatian pada komen. Jadi penting untuk malam ni kita ajar masyarakat sekeliling bahawa bahawasanya Isra Mi'raj tidak semestinya dibahaskan dalam bulan Rajab. Dan tahukah kamu, Nabi SAW sentiasa sebelum tidur, hadis yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi selalu baca surah Al-Isra setiap kali sebelum tidur. Tahukah kamu? Bukan hanya suratul Mulk, bukan hanya suratul As-Sajdah. Al-Mulk 30 ayat. Kamu boleh baca insya-Allah 10 minit boleh selesai. Cuba tak malam ni Al-Isra 111 ayat setiap malam. Tetapi penghulu syurga melakukannya tanpa putus. Sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan, kana la yanamu hatta yaqra'a surah Bani Israil, surah Bani Israil dan surah Az-Zumar. Adik-adik tengok dekat YouTube, adik-adik type dekat YouTube surah Al-Isra. Adik-adik cuba tengok berapa minit lebih kurang. Adik-adik gabung pula dengan surah Az-Zumar, tengok berapa minit plus surah Al-Isra. Buat pula surah Al-Mulk berapa minit lebih kurang plus surah As-Sajdah. Itulah waktu yang Nabi peruntukkan setiap malam sebelum tidur kepada Al-Quran. Kita bagaimana? Sebab itu tarawih datang, Ramadan datang dengan tarawih, supaya kamu sentiasa menghidupkan malam sebelum tidur dengan Quran. Jadi adik-adik dibiasakan dengan mendengar Quran daripada imam yang membacakan kepada kamu tadi. Sebahagian daripada juzuk yang keberapa tadi imam baca? Imam mana imam? Imam Mahdi yang dijanjikan mana? Subhanallah wa barakallahu fiik. Adik daripada mana Darul Quran? Daripada langit ketujuh atau mana? Subhanallah. Imam kita membacakan sebahagian daripada juzuk berapa tadi ni? Juzuk keempat. Saya tak dapat nak bersama dengan adik-adik semua tadi sebab baru sampai. Ada 5 poin penting. Masa saya sangat terbatas malam ni, sebab takkan kamu semua nak buat program sampai jam 11. Tak perlu. Jadi kita cuba selesaikan sebelum 10.30. Walaupun saya mula lewat, but it's okay, saya cuba. Yang penting saya nak pastikan kamu ingat 5 fakta berikut. Masa ni dah lalat nak datang. Okay. Ingat 5 fakta berikut. Catat dalam hatimu. Sebab kita nampak pen. It's okay, no problem. Adik-adik boleh ingat 5 fakta ini insya-Allah. Sebab 5 sahaja. Pertama, Isra artinya berjalan pada waktu malam. Satu. Boleh? Sebut boleh? Isra adalah bermakna asra yasri, berjalan pada waktu malam ataupun bermusafir pada waktu malam. Itu nombor 1. Cuba ingat
Yang kedua, fakta nombor 2, tadi fakta nombor 1, iaitulah makna Al-Isra' menurut bahasa. Yang kedua, kamu kena ingat 17. Surah yang menceritakan peristiwa Isra' iaitulah perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah dalam surah yang ke-17. Surah yang ke berapa? 17. Bukan 70. Oh, boleh. Surah 17. Okey, 17. Itu nombor 2. Nombor 3, Al-Kahfi. Surah Al-Isra' Allah letak sebelum surah Al-Kahfi dalam mushaf. Anda kalau nak khatam Quran, anda mesti lalu surah Al-Kahfi. Dan mana-mana laluan lebuh raya yang nak masuk ke negeri yang bernama surah Al-Kahfi, wajib lalu negeri satu lagi namanya Al-Isra'. Mana mungkin anda nak sampai ke Kelantan daripada Gombak, Bangi, Kajang, kecuali kena lalu Pahang atau Terengganu. Wajib lalu, melainkan dekat Batu Bang. Okey, jadi ada jiran, anda kena kenal jiran anda. Satu bilik berapa orang kat sini? 20, subhanallah. Bagaimana kamu hidup ni? Satu bilik berapa orang? 7. Subhanallah, pemuda kami. Okey, jadi ingatlah, penting tak kawan-kawan kamu itu sebagai jiran. Faman yujirul kafirin, surah Al-Mulk. Faman yujirul kafirin, siapa jiran kamu yang akan membantu kamu? Kerana jiran mesti membantu. Tengok kawan sebelah kamu, dia jiran dia tak kakak? Dia ada track record tak membantu kamu? Cari mana toilet tadi, nyari masuk toilet perempuan. Saya cari-cari mana jiran. Ada satu orang muncul, turunkan Allah kepada langit untuk membantu sana bang, kan situ. Okey, baik. So jiran surah Al-Isra' adalah surah yang ke-18 yang anda selalu baca pada hari Jumaat, malam Jumaat atau hari Jumaat. 110 ayat atau 10 ayat yang pertama. Dan yang keempat, Palestin. Ini topik kita. Yang keempat, surah Al-Isra' memaparkan masa depan Palestin. Ini fakta. Ia bukan hanya memaparkan peristiwa sejarah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun duka cita, iaitulah Allah menghiburkan Nabi dalam perjalanan Isra' Mi'raj. Surah Al-Isra' bukan hanya peristiwa sejarah, baca betul-betul daripada awal hingga ke akhir, kerana di dalamnya ada fakta penting tentang masa depan Palestin yang belum terjadi pada waktu ini. Dalam surah Al-Isra' ada ayat Allah yang sedang berlaku menurut kupasan para ulama tafsir kontemporer. Ada yang sedang berlaku depan mata anda sekarang, iaitulah As-Sahyuniyah ataupun Zionism. Dia sedang berlaku depan mata anda. Tetapi ada yang belum berlaku, so stay dengan saya. Yang kelima adalah sunnah. Nabi tidak pernah tinggal surah Al-Isra'. Soalannya adalah bakpo jadi lagu tu. Tapi why is that? Kenapa Nabi tak pernah tinggal surah Al-Isra'? Subhanallah. Memang Nabi tak wayak, tak khabar. Kenapa dia baca? Ini adalah laporan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Muncullah Nabi nyari isteri yang ramai, dan salah seorang yang mempunyai kelebihan untuk mengingat dan mengintai hal-hal baik tentang Nabi yang wajar dijadikan budaya dan sunnah bagi umatnya. So kalau tidak kerana Aisyah, kita mungkin hanya tahu Nabi baca Al-Mulk. Tetapi kerana Aisyah, kita diberitahu Nabi juga sentiasa membaca surah Bani Israel ataupun surah Al-Isra'. Baik, yang pertama apa? Malam. Al-Isra' adalah perjalanan pada waktu malam. Cuba ingat keywordnya malam. Perjalanan musafir, bukan sekadar jalan daripada parking nak datang surau. Itu bukan Isra'.
Kalau setakat daripada parking VIP untuk aku tadi nak masuk ke surau ini, ia bukan Isra'. Ya, Isra' adalah perjalanan jauh tetapi berlaku pada waktu malam. Satu, dua apa dia? Keywordnya adalah apa dia? Berjemaah. Kita kena korek rahsia. Kenapa agaknya Allah menjadikan surah yang Nabi terima salat adalah surah yang ke-17. 2, 4, 4, 3, 4 adalah 17. Yang ketiga, apa dia? Al-Kahfi. Buat main-main dia tu. 5. Buat main-main dia tu. Okey? Dan kongsikan pada kawan-kawan yang tak hadir. Ya. Surah ini berjiran dengan Al-Kahfi. Mesti ada sebab. Dan yang kelima apa dia? Yang keempat Palestin. Dan yang kelima apa dia? Siapa yang gagal jawab 5 perkara ini, 5/5 tidak dibenarkan keluar daripada surau. Jadi kita cuba ingat. Mari kita huraikan satu persatu. Okey? Pertama apa dia? Baik, dengar dulu. Surah ini Allah beri nama Al-Isra'. Kalau kamu nak tahu surah 111 ayat ini menceritakan tentang apa, kamu kena tahu nama surah dia apa. Tahukah kamu nama surah bukan diberikan oleh para ulama? Nama surah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diumumkan kepada Jibril, Jibril mengumumkan kepada Nabi, Nabi mengumumkan kepada para sahabat. Cuma para sahabat ada memberikan nama lain, Rasulullah ada memberikan nama lain, tetapi tidak boleh menafikan adanya nama yang benar-benar datang daripada Allah. Kamu punya nama apa dia? Mesti ada sebab ibu bapa kamu beri kamu nama. Sebagai contoh, nama kamu apa? Nama imam. Imam kita tadi, apa nama anda? Oh, sudah kembali ke langit. Nasib. Kamu Nasib. Nasibnya. Nasib artinya apa? Ibu bapa bila beri nama mesti ia ada doa dan harapan. Ya, kamu yang berbaju merah, contohnya berterku merah, apa nama kamu ni? Husna. Di dalam surah Al-Kahfi, jazaa Al-Husna adalah syurga. Husna adalah kecantikan yang paling maksimum dan ia adalah syurga Firdaus. Subhanallah. Jadi mesti di sebalik nama ada rahsia, di sebalik nama ada harapan di masa depan. Jadi ini tips penting. Kalau adik-adik nak tahu surah yang panjang mana sekalipun seperti Al-Baqarah, kalau adik-adik nak tahu apa cerita surah ni panjang sangat, kita tak tahu semua benda tentang surah tu, just tanya nama surah tu apa dan cari ayat yang mention nama surah itu dan tadabbur. Cuba sedaya upaya untuk faham cerita yang membabitkan nama surah. Baiklah. Al-Isra' adalah ketenangan pada waktu malam yang akan diperolehi oleh orang-orang yang bermusafir pada 1400 tahun dahulu, khususnya pada bulan yang siangnya lama dan panas terik seperti Ramadan. Saya ulang, Al-Isra' adalah ketenangan, kedamaian yang Allah beri kepada para kafilah, travelers yang berjalan daripada Mekah ke Syam, Mekah ke Yaman, rihlat asy-syita was-sayf, dan mereka tak nak berjalan pada waktu siang. Sebab apa? Boleh mati di tengah jalan kerana tidak menemui setitik air. RNR pun barangkali tak ada. Maka sangat berisiko. Nabi Musa alaihi salam dalam surah Taha berjalan pada waktu malam bersama dengan family dari Madian balik kampung ke Mesir. Tiba-tiba Allah memberikan musibah di tengah jalan. Tetapi perjalanan itu dinamakan bukan Mi'raj, Al-Isra'. Jadi, apa kita belajar? Allah jadikan malam untuk bertenang. Allah jadikan malam untuk adik-adik mendapat kedamaian. Soalnya, lagu mana? Bagaimana nak rasa tenang dan damai dengan malam? Adakah dengan dating pada malam hari? Adakah itu kebahagiaan?
Jadi malam adalah waktu untuk anda rasa tenang dan damai. Surah Al-Isra bukan kebetulan adalah surah yang paling banyak menyebut lafaz Al-Quran. Saya ulang, surah yang paling banyak menyebut lafaz Al-Quran. Balik nanti buka muka surat 282, 283, 284 sampailah kepada 293. Adik-adik cari perkataan Quran, adik-adik akan mendapati persen yang paling banyak lafaz Al-Quran adalah surah Al-Isra. Maka dah terjawab sebenarnya macam mana cara nak rasa tenang dan damai pada waktu malam. Warattilil Qur'ana tartila. Maka Allah mendatangkan Ramadan, alhamdulillah, supaya adik-adik dapat kaedah untuk rasa tenang, sebab mendengar bicara dari Tuhan. Allah bercakap dengan kamu dalam Al-Quran. Kamu kena ambil masa yang tertentu, jangan gopoh-gapah, jangan tergesa-gesa. 8 atau 20 rakaat pilihan di tangan kamu. Yang penting baca Al-Quran ataupun dengar Al-Quran yang dibaca secara tartil. Sebut ramai-ramai, tartil. Iaitulah membaca perlahan-lahan. Kalau boleh dengar bacaan Abdul Basit, kalau boleh dengar bacaan Mish'ari, kalau boleh dengar bacaan imam-imam. Kerana dengar elok, apabila kamu faham ayat itu dan kamu dengar bacaan qurra yang sedap seperti Omar Hisham Al-Arabi di YouTube, kamu akan merasai kemanisan ayat-ayat Allah, bukan kalam biasa-biasa. Anda akan merasai sendiri bagaimana Allah memberitahu anda apa yang patut anda buat untuk bahagia, untuk seronok dalam hidup. Seseorang takkan bahagia bila dia lari daripada tujuan, iaitulah buat dosa. Dia takkan bahagia. So Allah akan bagi guide. Awak sepatutnya buat macam ni, buat macam ni. Ingat ya, bila anda pergi tarawih di surau dan masjid, terkadang apa yang biasa berlaku, anda mengharap imam membaca juzuk yang ke-7, contohnya esok, ataupun juzuk yang ke-6 malam ni. Tapi imam baca juzuk yang ke-4, anda mungkin merasakan slownya. Ataupun anda mencari imam yang sempurna, yang membaca juzuk yang ke-6 malam ni, tetapi ternyata imam di surau anda, surau bernama Al-Kawthar, dia membaca 20 rakaat Al-Kawthar dan Al-Kafir. Aduh, kecewanya. Kerana kenapa dia ambil juzuk ammah? Pendek sangat. Saya mahukan imam yang sempurna, yang kalau boleh 1 rakaat 2 halaman. Pergi UAE 24, 1 rakaat 2 halaman. Tapi saya tak tahu imam yang seterusnya bagaimana. Lepas tu saya pergi UAE, sebab saya mencari imam yang sempurna. Imam yang mengajar kamu apa dia? Kalau kamu betul-betul nak bertenang dan berdamai dengan takdir, istilah yang viral sekarang, berdamai dengan takdir, kamu boleh accept apa yang terjadi, kamu boleh move on dengan apa yang terjadi. Terkadang bukan 2-3 ayat saja, kamu perlu dengar tempoh yang lama, sebab kamu tak tahu mutiara itu duduk kat mana. Punchline dalam bahasa anda. Macam contoh saya share ya, semalam imam baca surah An-Nisa, sebab semalam juzuk yang ke-5. Banyak ayat surah Nisa saya tak faham. Walaupun saya ada study banyak dalam Quran ini, tapi An-Nisa antara surah yang agak complicated. Ya, sebab dalam surah An-Nisa ini walaupun nama surah wanita, tetapi banyak isu yang korang tak puasi. Poligami ada dalam tu, pukul isteri ada dalam tu. Jadi ayat-ayat begini memerlukan pencerahan. Jadi walaupun ada beberapa ayat yang kurang saya faham, tetapi ada yang saya boleh faham dan saya boleh nampak consistent pattern. Ini hanya dengar, belum belik tafsir. Di mana contoh ya, bila Allah bawa satu ayat panjang lebar tentang nusyuz, contohnya iaitulah isteri darhaka ataupun suami darhaka, agak complicated sedikit ayat itu, tetapi hujungnya mesti ada nama Allah.
Contohnya, saya tak ingat ayat mana. Inna Allah kana aliman hakiman, raqiban, aliman, hakiman, tawwaban, rahiman. Walaupun banyak yang dibaca oleh imam, aku tak faham, tetapi bila nama Allah muncul, I can feel something. Maksudnya apa? Dalam surah pasal wanita, lelaki, suami, isteri, rumah tangga, kenapa banyak nama Allah disebutkan? Sebagai contoh, adik-adik, kamu seronok tak bila perkahwinan kamu nanti, kamu tanya isteri kamu tentang sesuatu, dia jawab tak tahu bang, minta maaf. Kamu tanya lagi pada esok hari, isu yang seterusnya, jawapannya tak tahu bang, minta maaf. Dan begitulah rumah tanggamu. Sepanjang waktu minta maaf, ya, abang tak tahu, ayah tak tahu, masing-masing tak tahu. Ingat, rumah tangga tidak selamanya sempurna. Akan ada waktu isterimu tidak boleh membantu kamu kerana bukan dalam bidang kepakarannya. Lalu pada waktu ini kamu hanya ingat Tuhan kerana Dia yang Maha mengetahui. Contoh yang kedua, apa perasaan kamu bila suami itu melafazkan, abang maafkan kamu yang jangan buat lagi. Tetapi di sebalik memaafkan, ada kenyataan seperti mengungkit. My message lagi ke dengan dia? Bang, saya dah berubah. Kenapa bang ungkit benda lama? Saya tengah tengok Quran. Apa perasaan kamu bila duduk dengan orang yang selalu mengungkit, ataupun certain masa dia mengungkit, kononnya untuk mengingatkan, tak payah tunggu kahwin, sebelah kamu saja kalau selalu mengungkit, kamu tak senang nak berkawan. Tiba-tiba Allah menunjukkan yang paling memaafkan, can forgive and forget, yang boleh memaafkan dan tidak mengungkit, menerima seadanya hambanya, walaupun segunung dosa dia buat sejam tadi, but it's okay, come here. Maka keluar nama Allah, Tawwaban Rahiman. Subhanallah. Pendek kata, rumah tangga adalah alam yang terbaik anda kenal manusia, yang bernama suami dan isteri, yang ada kelemahan. Dan ketika berlaku kelemahan, waktu tu anda akan ingat yang maha sempurna hanya Dia. That's why nama Allah paling banyak, dengan pelbagai nama Allah dalam Suratul Nisa. Allahu Akbar. Jadi kita rasa damai bila membaca, bila kita melalui cabaran-cabaran rumah tangga, sebab Suratul Nisa yang kita dengar. Yang kedua, sekejap, yang pertama tadi apa dia? Okey, apa maksud tarawih? Apa maksud RNR? Anda kenapa kena berhenti? Teruskanlah perjalanan daripada Gombak balik ke Gombak, Kelantan. Saya dah Gombak. Kenapa kena ada Gongsang? Kenapa kena berhenti kat Gongsang? Bukan boleh makan minum pun bulan puasa. Ada nak balik Terengganu, anda kena singgah di mana? Temerloh. Cari ikan patin di situ. Dan kenapa? Kan kena berhenti. Apa falsafah di sebalik RNR? Anda memang bukan sekadar nak qada hajat, bukan sekadar memerlukan sedikit waktu kerana mengantuk, tetapi ia bertujuan untuk anda segarkan badan, and then ada semangat baru untuk sampai ke destinasi. Anak-anak anda juga tidak terlalu bosan lama dalam kereta, barangkali ada playground di hadapan itu, supaya selepas setengah jam di RNR, sekejap saja anda boleh move on. Ini fungsi rehat. Artinya pada zaman salaf, pada zaman para sahabat, bila mereka mendengar 2 rakaat Al-Quran, mereka berhenti sekejap. Ini falsafah tarawih, rehat sekejap. Tetapi rehat untuk apa? Rehat bukan untuk sembang, apatah lagi sarokok. Jauh sekali. Sembang pasal bola, tidak.
2 rakaat imam baca tadi, apa yang sepatutnya saya dapat? Apa yang agaknya Allah nak beritahu saya? Apa yang agaknya Allah nak tegur saya? Apa perubahan yang sepatutnya saya buat? Ada orang menangis. Sebab apa? Dia tak faham imam baca apa. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya itu satu gambaran rasa bersalah. Kita tak mampu capai kepada orang yang menangis disebabkan Quran, mungkin sebab kita tak faham. Tapi sekurang-kurangnya perasaan yang ada kepada para sahabat, setiap kali rakaat mereka akan memperolehi mutiara daripada langit. Mereka merasakan Allah berkata-kata dengan mereka. And then rakaat ketiga, rakaat keempat, selepas berehat, mereka jadi tak sabar nak move on. Mereka berdebar nak tahu apa lagi cerita sekejap lagi, apa lagi mutiara berharga daripada Allah. Kalau rakaat pertama, rakaat kedua cerita pasal Nabi Nuh membina bahtera, for sure rakaat ketiga, rakaat keempat cerita Nabi Hud, cerita Nabi Saleh. Saya tak sabar lagi. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Mukthin artinya berdebar, menunggu wahyu turun untuk selesaikan masalah saya. Ini tabiat penurunan wahyu, berdebar menunggu jawapan daripada langit yang akan memberikan bahagia. Dan itulah perasaan yang sepatutnya ada sebelum meneruskan rakaat ketiga dan rakaat keempat, iaitulah saya tak sabar nak bangun untuk tarawih. Tetapi kita apa dia? Bila nak selesai? Betul tak? Kita kira Abu Bakar lagi 3 khalifah, Umar dah lagi 2 khalifah, Uthman dah. Dalam fikiran kita tarawih adalah beban. Dalam fikiran kita, just do it, saya tiada pilihan. Tetapi tidak kepada Umar Al-Khattab dengan wawasan 20 rakaat. Dia mesti memanjangkan tempoh membaca Al-Quran untuk umat Islam yang semakin berpecah. Ada tu siapa yang tahu Palestin? Awak tu siapa yang buka Palestin? Yang buat 20 rakaat ni, yang mahu umat Islam lebih lama waktu dengan Al-Quran pada bulan Ramadan. Dia jadikan itu sistem. Jadi kita kena belajar daripada orang yang membuka Palestin, Umar Al-Khattab. Yang kedua apa dia? 17. Boleh minum tak? 17 adalah jumlah rakaat. Artinya apa? Apa yang Nabi terima semasa Mi'raj. Okey. Apa yang Nabi terima selepas Isra? Solat. Apa yang Nabi terima selepas Mi'raj? Solat. Adakah dua jawapannya sama? Tak. Apa yang Nabi terima selepas Isra adalah apa yang berlaku kepada Nabi bila sampai di Palestin. Jawapannya adalah solat. Tetapi bukan Nabi. Nabi nampak para anbiya solat berdasarkan Sahih Bukhari. Nabi nampak Nabi Ibrahim solat, Nabi nampak Nabi Musa solat, Nabi nampak Nabi Isa solat. Dan bukan mereka menyambut Nabi dengan tepukan gemuruh ataupun sambutan kapet merah, VIP dah datang, Allahu Akbar, tidak. Nabi diperlihatkan linuriyahu min ayatina, ruh para anbiya dalam rupa paras jasad. Ruh tak ada rupa dia, yang rupa kamu ni jasad. Tetapi malam tu Nabi diperlihatkan dengan ruh yang berupa para anbiya punya jasad. Dan mereka Nabi lihat menunaikan salat. Selepas Isra, Nabi menerima salat para anbiya dan Nabi mengimamkan salat para anbiya. Dan apa Nabi terima selepas Mi'raj? Isra macam ni, Mi'raj macam tu. Isra faksi Y, Mi'raj faksi X. Mana ada? Isra faksi X, Mi'raj faksi Y. Isra horizontal, Mi'raj vertikal. Isra hablum minan nas, Mi'raj hablum minallah. Apa yang Nabi terima selepas Mi'raj? Juga salat. Tetapi salat fardu. Daripada 50 menjadi
5 fardu sahaja. Soalan saya, kenapa Nabi tidak terus ke langit untuk terima solat? Dan Nabi boleh dia terus ke langit daripada Mekah. Allah Maha berkuasa. Tetapi Nabi kena nampak dulu para anbiya solat, baru Nabi terima solat. Sebab apa? Apa yang Allah nak didik Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kamu masuk ATM, ada taklimat tak tentang do and don'ts? Suka tak peraturan? Antara peraturan universiti ini adalah apa ni? Bagi contoh, sebab kat situ ada lobby. Itu apa tu? Bukan lobby tu, mesin basuh. Lobby. Ada peraturan tak? Siapa suka peraturan? Tapi kita kena patuh. Kita akan taat pada peraturan, tetapi kadang-kadang kerana terpaksa. Itulah solat. Kadang-kadang kita kena buat sebab saya Muslim. Nanti apa orang kata, ramai yang solat kerana tiada pilihan. Takut kalau bang hukum kena tanya. Dia tidak memilih untuk solat, dia terpaksa solat. Dua benda berbeza. Ada orang solat kerana 3 perkataan, saya tiada pilihan. Tetapi ada orang solat kerana 3 perkataan, satu lagi Allah pilih saya, Allah jemput saya. Nah, sekarang kenapa universiti masuk orientasi bukan hanya taklimat dan peraturan, tetapi dia akan jemput alumni-alumni untuk berkongsi tentang bagaimana mereka struggle di UiTM dahulu dan sekarang mereka orang yang berjaya, doktor yang berjaya. Saya merasakan orientasi wajib ada 2 perkara ini. Selain daripada taklimat dan peraturan, mesti ada motivasi. Alumni-alumni ini berjaya dengan cara apa? Sebab itu, sebelum Nabi menerima peraturan di langit, kena solat. Kena solat adalah persoalan how. Macam mana saya nak lulus dalam solat ini? Tetapi sebelum how, apa dia? Sebelum how punya part, anda kena selesaikan why. A big why. Why akan menghilangkan rasa terpaksa. Rupanya para anbiya yang Nabi lihat pada malam itu, bila mereka diuji dengan musibah yang berat, mereka solat. Artinya solat memberi mereka kekuatan untuk bertenang dan bersangka baik. Ini cara Nabi-Nabi memperolehi kekuatan. Kamu nak tak kekuatan yang sama, wahai Nabi? Jom naik atas. So solat akan dilihat bukan hanya sekadar perintah, tetapi sebagai satu kaedah untuk bahagia, untuk rawat hati yang sedang berduka. Adik-adik, 17 rakaat artinya anda mengulang sesuatu yang sama sebanyak 17 kali. Betul tak? Apa yang wajib anda baca 17 kali sehari? Al-Quran menamakan 7 yang berulang. Sab'an minal mathani, 7 yang berulang. Kenapa Allah mahu kita sentiasa membaca surah Al-Fatihah sepanjang 17 rakaat? Sebab ayat-ayat itu adalah rumusan Al-Quran. Al-Fatihah adalah Al-Quran Al-Azim,
Kalau kamu nak tahu Al-Quran itu menyeru kepada apa, sebab 604 halaman tebal sangat. Aku tak pernah ada track record berjaya baca buku sampai 600 halaman. Apatah pula ini bahasa Arab. Aku lahir dengan bahasa Melayu. Ini satu yang susah. 30 juzuk, 6,236 ayat. Kalau kita tak boleh baca Al-Quran, tapi anda wajib baca Al-Fatihah. Kalau tidak, tak sah solat anda, betul? Anda tak mampu hafal Al-Quran macam saya, tetapi anda wajib hafal surah Al-Fatihah. Sebab apa? Sebab Al-Fatihah adalah rumusan Al-Quran. Memahami Al-Fatihah adalah memahami tujuan Al-Quran 113 surah. Jadi kenapa 17 dalam surah yang paling banyak mention Al-Quran? Supaya anda belajar untuk rasa bahagia dengan ayat-ayat Allah yang anda ulang, iaitulah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Anda mungkin tak faham apa imam baca tadi, tetapi satu perkara for sure anda boleh faham Al-Fatihah yang dibaca. Adik-adik cuba buat kelas penganjur, kalau mampu panggil asatizah para ulama bagi faham Al-Fatihah sahaja. InsyaAllah kamu akan beroleh terapi bahagia daripada surah Al-Fatihah. Orang yang tersakiti, orang yang dikhianati, kawan baik dia 10 tahun, unfriend dia semalam, anda boleh rawat duka itu dengan hanya lafaz Alhamdulillah. Segala yang Tuhan buat penuh dengan puji-pujian. Mungkin bukan dia milikku, bukan suratan takdir itu memihak kepada kami berdua, ya. Kalimah yang paling hebat Allah jadikan reka sahaja, tetapi penuh makna kepada orang yang dikhianati, antaranya Maliki Yaumiddin. Allahu Akbar. Kalaulah saya boleh hurai surah Al-Fatihah itu, adik-adik akan beroleh kekuatan untuk berbaur bila kamu diuji dengan musibah. Itu yang kedua, hikmah surah 17 paling banyak sebut Quran, kerana rumusan Al-Quran adalah Al-Fatihah, dan anda akan ulang Al-Fatihah dalam 17 rakaat, dan itu hadiah yang paling agung Allah kurniakan kepada kita. Yang ketiga apa dia? Al-Kahfi. Adik-adik tahu kenapa Al-Isra berjiran dengan Al-Kahfi? Kenapa selepas 17 adalah 18? Sebab kamu pernah baca Al-Kahfi daripada awal hingga Kahfi? Kalau kamu tidak pernah membaca pun, saya rasa kamu tahu ada 4 cerita dalam itu. Beritahu saya one by one. Satu, pemuja Al-Kahfi. Dua, pemilik dua kebun. Aku tanya, aku jawab. Okey. Yang ketiga, cerita Musa. Yang keempat, cerita Zulkarnain. Pengganti ada elok flow tu. Pengganti ada elok flow itu dah tengok tangan saya. Foundation adalah pemuda Al-Kahfi. Ujian besar pemuda adalah harta kebendaan materialistik. Okey. Kemudian ujian yang kedua adalah ilmu. Kepada pemuda yang hilang foundation, dia perlu foundation yang pertama, iman. Yang kedua, jangan terpengaruh dengan materialistik di akhir zaman. Semua orang mahu followers yang ramai. Ini ucapan pemilik dua kebun. Ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Engkau siapa nak tegur aku? Aku bukan setakat ada 2 kebun gergasi. Kau tengok pekerja aku, pengikut aku. Aku punya pengaruh yang besar. Demo siapa dia? Awak siapa? So, selepas kita beriman, kita akan diuji dengan akhir zaman yang menuju materialistik. Ya, melihat kekayaan tak ada kaitan dengan Tuhan, melihat kecantikan tak ada kaitan dengan Tuhan, melihat kekuasaan tak ada kaitan dengan Tuhan. Kemudian mencari ilmu. Musa mencari ilmu. Dan yang keempat, baru akan produce leader yang bernama Zulkarnain. Okey. Surah Al-Kahfi berakhir dengan Zulkarnain
Ingat, surah Al-Kahfi berakhir dengan lahirnya pemimpin yang menyebarkan keadilan. Surah Al-Isra juga Allah sebut di penghujung surah Al-Isra kejayaan pemimpin yang Allah akan hadirkan, lalu dia akan menyebarkan keadilan di seluruh dunia daripada Palestin sehingga legasinya adalah Yahudi dan Nasrani pun memeluk Islam. Adik-adik boleh baca surah Al-Isra, muka surat 293. Adik-adik balik nanti cari ayat 107, 108 dan ayat Sajdah 109. Ini ayat tentang apa? Tentang in kana wa'du rabbina la maf'ula. Janji Allah akhirnya berlaku. Palestin akhirnya jatuh ke tangan pemimpin yang saleh seperti Zulkarnain. So penghujung surah Al-Kahfi cerita sejarah satu orang pemimpin yang menguasai dua empire. Zulkarnain pemilik dua kuasa. Dia pergi ke barat dulu, dia pergi ke timur kemudian. Dia pergi tempat terbenam matahari, dia pergi tempat terbit matahari. That's why namanya adalah, dan sebenarnya bukan nama, itu gelaran Zulkarnain. So bila adik-beradik dengan Al-Isra artinya apa? Bila anda baca surah Al-Isra sampai habis, surah ini akan produce mereka yang akan membebaskan Baitul Maqdis dan akan menyebabkan Allah turunkan samuan daripada langit untuk menyebarkan keadilan ke seluruh dunia. Tahukah anda siapa pemimpin itu? Anda kena jawab surah apa selepas Al-Kahfi? Anak kepada Maryam. Siapa susun Quran macam ni? Al-Isra to produce leader. Tapi Allah buat umum saja. Allah buat pada waktu itu orang-orang mukmin akan sujud kerana mengenang kemenangan yang Allah Ta'ala beri. Mereka tak mampu menang ke atas orang-orang kafir. Allah yang memberikan mereka menang walaupun mereka berjumlah terdiri. Itu suratul Isra, ayat yang saya mention tadi. Kemudian datang Al-Kahfi beri pemimpin yang akan datang itu seperti Zulkarnain. Dan dia ada kaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj, betul? Zulkarnain menghalang Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa berdoa pada Allah untuk membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Ente surah Maryam datang kerana lahirnya bayi yang bercakap tentang legasinya nanti. Subhanallah. Sebenarnya susunan ini satu plot. Season 1 Al-Isra, Season 2 Al-Kahfi, Season 3. Jadi saudara-saudari, ini hikmah surah Al-Isra berdamping dengan surah Al-Kahfi. Satu lagi tentang Al-Kahfi, untuk melahirkan leader yang hebat, untuk menjemput Nabi Isa ibnu Maryam daripada langit yang kedua, pemuda kena buat sesuatu. That's why cerita yang pertama membabitkan awak-awak semua. Saya masuklah. Kenapa? Awak nampak saya muda, saya dah 40. Tetapi adik-adik, beritahu kawan-kawan, fityah memanglah terjemahan dia pemuda, tetapi sebagai orang yang belajar bahasa, fityah berasal daripada futu. Fata waw syadda. Futu, sebut ramai-ramai. Futu artinya menonjol untuk menarik perhatian. Sebab itu kalimah yang menjelma daripada futu adalah fatwa. Sebab masyarakat tengah tertanya-tanya apa hukum, jadi mufti main peranan untuk memberitahu sesuatu, untuk menarik perhatian orang yang tertanya-tanya tentang perihal halal ataupun haram. Futu. Jadi pemuda dikaitkan dengan futu kerana mereka suka untuk menonjol, kerana tenaga mereka lebih daripada orang tua, dan mereka mahu dapat perhatian sebab mereka mempunyai semangat dan akal fikiran, idea yang banyak. Betul tak? Ini cerita Quran. Idea banyak tak sebab membaca dan berdamping dengan para pensyarah? Kita betul. Anda ada banyak komitmen untuk membaca instead of bersama mengendalikan 3 orang anak.
Kamu tak payah buat lagi 3 orang anak itu kerja aku yang jaga. So sebab itu orang Arab memanggil budak-budak yang boleh menonjol untuk menarik perhatian sebab dia ada tenaga, dia boleh menonjol kerana ilmu sebab dia banyak masa di sekolah, dia ada banyak masa akses kepada ilmu, kepada Google, kepada chat, GPT, benda dah. Boleh tanya macam-macam kat situ. Sedangkan orang yang dah umur 40, dia akan sibuk dengan politik, dia akan sibuk dengan sosial, dia akan sibuk bekerja. Tetapi anda seperti tidak terusik cawan kosong yang bersedia untuk disimbahi ilmu. So apa jua yang masuk dalam fikiran anda bila bercakap orang akan beri perhatian. That's why guna memfitian. Tetapi walaupun saya sudah tua, saya still merasakan saya perlu kepada ciri fitian. Betul, orang tua tidak sepatutnya kata surah Al-Kahfi bukan untuk diorang, sebab kalimah itu mesti diperhalusi. Okey, jadi perubahan untuk melahirkan leader mesti bermula daripada pemuda yang hidup dalam suasana bertujuh dalam gua. Sekali lagi, untuk melahirkan Zulkarnain, pemimpin yang hebat menjadi di masa akan datang, we must do something. Surah Al-Kahfi beritahu untuk pemimpin yang bernama Imam Mahdi dan Nabi Isa memenangkan Islam, Allah tak akan beri, melainkan kena ikut peraturan Allah. Peraturan Allah adalah Zulkarnain last kali dalam surah Al-Kahfi. That's mean ada proses kena buat. Apa proses kena buat? Melahirkan pemuda yang bebas daripada fitnah, pemilik 2 kebun dan sukakan ilmu dan para ulama. Iaitulah cerita Musa. Sekali lagi flow tu. Untuk lahirkan leader, pemuda kena buat sesuatu dalam komuniti mereka berpasukan. Sebab 7 pemuda Al-Kahfi bermaksud hidup mereka berjamaah. Hidup mereka sentiasa di komuniti dan kumpulan. Mereka ada kawan-kawan yang bersama. Dan mereka duduk dalam gua represent always berfikir. Sebab pemuda tadi 7 orang pergi ke gua untuk bertafakur. Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min duni ilaha laqad kunna idzan syaqqa. Mereka always berfikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Ada di mana tak? Ajak kawan 3-4 orang datang surau, mari kita bertafakur tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Allahu Akbar. Kalau itu berlaku di Starbucks, Subway, MTN, Reciamo, saya nampak masuk tadi tu. Oh, ada Reciamo. Kalau itu berlaku, MTN boleh melahirkan Muhammad, boleh produce leader kepada umat. So ini bukan sekadar tempat cerita, ini adalah peraturan Allah untuk menyelamatkan nasib umat Islam. Dan Al-Isra adalah flow yang sama. Ada sesuatu pemuda-pemuda kena buat. Pertama, belajar daripada Nabi sunnah kehidupan baginda. That's why cerita yang pertama adalah cerita Nabi ayat 1. Kemudian anda baca surah Al-Isra, pemuda kena buat apa? Ayat 23, taat ibu bapa, doakan ibu bapa. Kemudian pemuda kena buat apa? Kena mengelakkan pembaziran, kena memberikan infak. Pemuda kena buat apa? Jangan membunuh anak, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mendekati harta anak yatim. Ini semua cara nak sampai kepada Palestin. Bukan hanya demonstrasi, bukan hanya maki Zionis di Twitter, tetapi pelan yang tersusun. Bukan sekadar marah-marah dan melepaskan emosi. Ada waktu kita kena marah, ada waktu kita kena ada rencana jangka panjang. Okey? Jadi itu yang ketiga. Boleh lagi ada adik? Sikit lagi sebab saya mula 9.45, saya nak tamat 10.45, boleh ke? Nama kamu apa ni? Subhanallah. Nama? Salman. Macam Islam tengok kamu ni. Rasa takut. Macam bila depan macam ada Amir Hudin Syahir gitu. Rasa takut lah. Rasa tak maaf lah. Dengan badan yang segar, dengan mirip beliau lah. Barakallahu fiik. Okey. Kamu orang mana ni? Selamat.
InsyaAllah kamu akan lead selama 1 hari nanti, insyaAllah. Amin. Jawab tak tu? Betul. Yang keempat, Palestin. Okey, beri perhatian. Ayat 1 menceritakan Nabi diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Adakah bila Nabi sampai masjid ada? Kajian sejarah dan arkeologi menyatakan tidak ada masjid. Quran kata masjid. Maharaja Titus adalah orang yang terakhir memusnahkan Masjidil Aqsa dari Roman Empire, kalau saya tak silap. Adik-adik boleh rujuk tadi. Titus, masjid yang dibina oleh Nabi Sulaiman, sebelumnya Nabi Ibrahim, and then bertahan sampai Nabi Isa, musnah bila Roman Empire mengambil alih. Mereka melakukan penjajahan yang tiada peri kemanusiaan, ya. Tapi Quran kata Nabi telah diperjalankan ke Masjid Al-Aqsa. Sekarang beri perhatian kepada Al-Aqsa. Awak tahu apa maksud Aqsa dari sudut bahasa? Ujung yang amat jauh. Sesuatu yang berada di ujung maknanya dia jauh. Kalau dekat kita tak panggil ujung. Kalau dekat kita panggil hajam. Kalau dekat kita panggil apa? Wallahu a'lam. Tetapi bila jauh, kenapa awak duduk kat ujung? Mainlah sini sikit, dekat sikit. Ujung artinya jauh. Sebab alam tu Nabi sampai untuk satu tujuan yang amat jauh. Nabi kena sampai di Masjidil Aqsa sebelum naik ke langit. Sebab kalau Nabi tak singgah Masjidil Aqsa, umat Islam tak akan beri perhatian kepada Palestin di akhir zaman. Nabi kena sampai. Kerana Nabi sampai, umat Nabi akan beri perhatian. Sebab untuk memerintah dunia. Ingat kita nasyid, umat Islam pasti gemilang. Umat Islam harus cemerlang hari ini lebih baik dari semalam. Jangan buang masa, ceramah patut tamat segera. Okay. Islam kalau nak perintah dunia, kena perintah daripada mana? Apa bukti awak? Islam boleh memerintah daripada Masjidil Haram? Ya atau tidak? Islam kalau nak memerintah dunia, bukan hanya tanah Arab. Islam kena memerintah daripada Mekah atau Palestin atau di mana? Tengok peta dunia, center of the world dekat mana? Alladhi barakna hawla, tanah Syam, wad-tini waz-zaitun. Bukti dan dalil adalah sejarah. Pertama sekali Nabi Sulaiman. Zionis mahu kononnya Haikal Sulaiman. Sedangkan Sulaiman bukan hanya raja, dia Nabi. Sulaiman memerintah dunia, Allah tundukkan kepadanya angin, lalu baginda menyebarkan Islam dengan sangat mudah sebab terbang. Dengan begitu sahaja, perjalanan sebulan jadi 2-3 jam. Baginda menerbangkan para ulama. Dan biasanya bila nak berdakwah menyebarkan Islam, ada yang akan halang. Siapa akan halang? Yang akan mengganggu tengah jalan? Syaitan. Angin ditundukkan, syaitan ditundukkan. Siapa boleh halang dakwah Islam pada zaman Islamic World Order? Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman memerintah dari mana? Kota Baru, Putrajaya, Shah Alam, daripada Baitul Maqdis. The history always repeat by itself.
Sejarah mengajar kita, okey, kalau tidak Nabi Sulaiman, kamu tengok Umar. Bila Umar berjaya tawan Palestin selepas Islam menumbangkan Romawi dan Parsi, dua kuasa besar dunia di barat dan di timur. Selagi Islam tidak menumbangkan dua kuasa besar ini yang sentiasa ganas, kamu takkan dapat tawan Palestin. Umar bila berjaya, maksudnya apa? Dia telah berjaya menghadapi dua pengganas yang paling ekstrim. Islam menundukkan dua empire besar dunia. Maknanya apa? Menawan Palestin adalah kayu ukur kekuatan umat Islam sebagai super power. Bila sampai hari ini kita tak boleh nak lawan Zionis, that means kita lemah. Umar berjaya tawan Palestin sebab tak ada dah orang berani lawan orang Islam. Sebab apa? Walaupun mereka sedikit 313, tetapi kerana takwa, Tuhan akan bersama dengan diorang. Orang kafir kata kita takkan boleh lawan orang yang Tuhan memihak kepada mereka. Cari pasal dengan diorang. So Umar membuktikan kalau Islam nak perintah dunia, tidak boleh hanya daripada Masjidil Haram. Sebab itu Rasulullah diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, Nabi umpama pacak panji agar umat datang bukan sebagai pelancong tetapi sebagai pembuka syabab. Itu yang keempat, iaitulah tentang Palestin. Balik nanti bilik ayat 6 surah Al-Isra. Boleh tak tadi dengan saya sebelum tidur? Bilik ayat 6 dan ayat 7, terjemahannya sekali. Itu je. Boleh adik-adik muslimat? Okey. Ayat 6 cerita tentang Zionis pada hari ini. Ayat 7 cerita tentang kemenangan Islam di Palestin di akhir zaman di bawah pimpinan Isa ibnu Maryam. Allah mulakan surah Al-Isra dengan wawasan, and then Allah memulakan huraian surah Al-Isra dengan pelan bertindak. What a great surah Allah susun. Faham tak? Ayat 1 sampai 7 wawasan besar. Seorang pemimpin kan ada wawasan. Apa wawasan yang pernah anda dengar? Wawasan 2020, lagi wawasan 2020, macam-macam wawasan UIA. Dia ada wawasan juga, saya ingat saya. Dan pada waktu itu 1500 Hijri. So dia bersama dengan 2000 berapa, entah 50 berapa. So ada wawasan ke depan. Hebatnya surah Al-Isra sebab dia kena mula dengan mimpi, impian. And then 7 ayat pasal mimpi, wawasan jangka panjang. And then baki ayat menyentuh tentang how, after what. Kenapa penting sangat Palestin? So kita dah bermotivasi, Islam pernah memerintah dunia dari situ. Sekarang macam mana nak Islam memerintah dunia? Kita kena beri perhatian kepada apa selepas ayat yang ke-7. Seperti ayat yang ke-9, cerita pasal Al-Quran, dan cerita pasal tahajud. Semua tu adalah pelan bertindak. Adik-adik, kalau kamu ada persatuan, contohnya persatuan apa kamu ada? Adik-adik sertai persatuan apa dekat UiTM? Persatuan belajar. Subhanallah. Ya. ALIS stand for Alien Scientist. Persatuan Mengkaji Makhluk Asing. Katakanlah itu nama persatuan kamu. Dalam berpersatuan, adik-adik bila nak gerakkan 200 orang ahli dengan 20 orang pemimpin, kamu mesti ada retreat. Kena ada 3 hari berkampung mana-mana ataupun 2 hari. Kamu kena panggil alumni ALIS yang pernah memimpin untuk cerita apakah faedah terbabit dalam persatuan yang mengkaji makhluk asing ni. Okey? So alumni akan datang. Macam saya tak ada center. Masih kita orang retreat 3 hari 2 malam, kita orang akan panggil penasihat-penasihat kita orang untuk share kenapa penting Tadabbur Center kepada rakyat Malaysia. So kita jadi semangat. So why ayat 1 sampai 7 selesai. And then masuk hari kedua, memang sakit kepala sebab kita tak berhenti brainstorm. Kita buat macam mana ni? Pelan 5 tahun. Kita ada wawasan 5 tahun 2028. Kita nak jadi apa kepada rakyat Malaysia? So kena ada perbincangan tentang action
kalau sekadar ayat 1 sampai 7 dia melahirkan mak jenis. Tahu mak jenis? Bukan mak gila, mak jenis. Yang hanya angan-angan Islam akan menang, insya-Allah, takbir. Tak boleh macam tu. Umat Islam kena buat sesuatu. So idealism ayat 1 hingga 7, aktivism ayat 8 hingga 111. Dan sebenarnya bukan sesuatu pun, sebab penghujung surah Al-Isra mengingatkan pasal mimpi itu. Kalau anda diberikan perintah itu dan ini untuk Islam menang, tetapi tak ada ayat 1 hingga 7, activism without idealism. Seronok ke kamu bila hanya mendapat arahan tetapi tak ada wawasan, tak ada benefit. So cantik surah ini kombinasi idealism dan activism. Dan surah ini 111 ayat. Dalam Quran hanya 2 surah sahaja ada satu ayat. Tahukah kamu apakah surah yang juga 111 ayat? Yusuf. Surah Yusuf. Dan surah Yusuf juga berakhir dengan producing leader, raja yang menyelamatkan manusia. Dan surah Yusuf bermula dengan mimpi. Subhanallah. Adik-adik, kita kena bermimpi, kita kena ada impian, kita kena mimpi di siang hari, kita kena ada angan-angan. Dan yang paling penting, sebab tu ayatnya lebih banyak, hampir 100 ayat, untuk fokus kepada pelan bertindak. Alhamdulillah, itu cerita ayat 6 Zionis pada hari ini. Kemudian ayat 7 cerita tentang umat Islam akan masuk ke Masjidil Aqsa dan memusnahkan legasi Zionism. Adik-adik, bilik sendiri saya tak ada masa nak huraikan kerana masa sudah tiada. Akhir sekali, Nabi adalah yang kelima, betul? Sunnah Nabi membaca surah ini sebelum tidur. Kenapa? Agak-agak kamu. Banyak-banyak surah Nabi selalu baca dekat Madinah. Sebagai penguasa Perdana Menteri, Nabi tak pernah tinggal surah Al-Isra ayat 1 hingga yang terakhir. Nabi tengah ada kuasa ni Madinah, Nabi sebagai Perdana Menteri, dan Nabi always tidak meninggalkan surah Al-Isra. Kenapa? Saya rasa dengan 4 yang pertama tadi itu, kamu dah boleh jawab soalan ni. Nabi tak pernah tinggal surah Al-Isra. Agak-agak kenapa? Ini kita punya pandangan. Nabi tak bagi tahu kenapa dia baca. Fill in the blank. Kamu kena teka saja. So saya dah terangkan konten Al-Isra tadi. So agak-agak kenapa Nabi baca? Apa kita cari silakan. Yes. Jadi tujuannya adalah untuk Baitul Maqdis, membina batu asas ke arah orang-orang selepas saya dapat menawan dan membuka Palestin. Nabi membaca surah Al-Isra untuk tujuan menjadikan Madinah tunduk kepada 10 wasiat dalam surah Al-Isra. Anda tahu Nabi Musa ada 10 wasiat? The 10 Commandments itu. Surah Al-Isra memperincikan dan mendatangkan statement yang lebih baik. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Lebih better daripada apa dalam Taurat. Jadi subhanallah, surah Al-Isra Nabi baca sebab bila Nabi baca sebelum tidur, dia macam checklist. Adakah saya benar-benar telah menjadi pemimpin yang akan menjayakan satu projek besar daripada Madinah? Saya bukan sekadar kawan Mekah, tetapi Madinah akan menawan masjid yang ketiga. Anda tahu Nabi menguasai Madinah untuk menawan Mekah. Sirah beritahu Nabi sampai di Madinah 8 tahun selepas Nabi menjadi penguasa, Nabi dapat Al-Masjidil Haram. Kenapa Allah kena sebut Nabi berjalan daripada Masjidil Haram? Kenapa ayat 1 kena mention Masjidil Haram? Tak sebut pun tak apa, sebab kita tahu surah itu turun kat Mekah. Boleh saja ayat ini berbentuk Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan ila Masjidil Aqsa. Terus sebut Nabi pergi ke Masjidil Aqsa.
Tetapi kenapa kita sebut Masjidil Haram? Sebab untuk tawan dunia mesti bermula daripada Masjidil Haram. Sesuatu mesti berlaku di Masjidil Haram. Berhala mesti dibersihkan. Musim haji mesti jadi musim yang menyatukan umat Islam seluruh dunia. Kalau musim haji hanya sekadar ritual, hanya sekadar amalan, perbuatan agama, dan bukan jadi medan perbincangan negara-negara Muslim, usah bicara tentang nak menghalau Zionis keluar. OIC must do something semasa musim haji. Allah adakan musim haji, antara tujuannya adalah supaya berlaku perkongsian bintang antara negara-negara umat Islam. Seperti contohnya Turki dengan siapa pemimpinnya? Erdogan. Apa lagi pemimpin-pemimpin Muslim. Yang hari ini negara Arab adalah banyak di sekitar Zionis punya bahagian, tetapi seorang habuk tak berani nak ludah keluar daripada tanah Palestin ketika mereka semakin banyak membuldoserkan tanah-tanah orang Islam. Pemimpin Arab yang tidak boleh melakukan apa-apa sebab mereka materialistik, memikirkan negara masing-masing. Jadi adik-adik, hebatnya Nabi. Dengan surah Al-Isra, Nabi menjadi think globally but act locally. Surah ini menunjukkan umat saya akan sampai Palestin, tapi dia kena mula daripada Madinah. So Nabi tawar dulu Al-Masjidil Haram, and then Umar akan membawa Islam kepada ilal Masjidil Aqsa alladhi barakna hawla. Jadi Nabi tidak pernah tinggalkan surah ini sebab Nabi sedang melihat adakah pengurusan Nabi, pemerintahan Nabi di Madinah sesuai ataupun tidak dengan kerangka besar untuk menawan Palestin. Tahukah anda, Nabi memang tidak berlawan dengan Romawi dalam perang Tabuk. Romawi lagi ditakutkan kerana takut. Tetapi Nabi tidak terus balik ke Madinah bila tak nampak musuh. Nabi SAW telah menjalinkan hubungan dengan penduduk yang jauh gila daripada tanah Arab di utara semenanjung. Nabi menjalin hubungan dengan pemimpin-pemimpin kabilah, termasuk di jajahan Byzantine, kerana Nabi sedang menyediakan jabatan untuk Umar lalu di kemudian hari. Pijaklah saya akan bagi orang selepas saya tawan Palestin. Nabi umpama Nabi Musa, sebab Nabi Musa tak berjaya tawan Palestin. Walaupun Nabi Musa nak tawan Palestin, tetapi umatnya tidak bersedia. Hari ini juzuk yang ke-6 kan, kamu akan jumpa cerita ni dalam surah Al-Ma'idah, kalau tak salah saya, di mana Musa semangat, Palestin, takbir, tetapi kat belakangnya 600,000 Iran, pergi berperanglah kamu dengan Tuhan kamu, kami nak duduk-duduk di sini saja. Kalau sudah ditakdirkan Tuhan dapat Palestin, kami akan masuk. Selagi tidak ada takdir Tuhan, usah bicara. Pergi. Biadab, derhaka, kurang ajar Bani Israel. Tetapi anda tahu siapa yang menawan Palestin? Nabi Isa, Murid dia, anak usrah dia, cemerlang Yushak bin Nun, yang teman Nabi Musa dalam surah selepas Al-Isra. Kenapa Musa ada cerita dengan budak muda tu? Lifatan Rumi, mentoring, ya, educating, lahirkan leader daripada budak-budak muda. Seolah-olah Musa nak kata, aku tua dah, mungkin aku tak berjaya tawan Palestin, kamu yang akan tawan Palestin. Dan hadis ada menyebut lelaki seorang Nabi daripada Bani Israel telah menghalang matahari terbenam dengan doanya, kerana peperangan itu berlaku pada hari Jumaat dan Bani Israel nyaris menang nak tawan Palestin, tetapi matahari dah nak terbenam, kerana pada hari Sabtu mulai terbenam matahari, Bani Israel dilarang melakukan peperangan dan pekerjaan dunia. Tapi nak menang dah ni, dah nak menang dah menjelang waktu malam ni. Lalu Yushak berdoa kepada Allah, tahanlah seketika matahari ya Allah,
daripada terbenam, sebab kami nyaris nak menang ke atas pengganas di Palestin. Lalu Allah jadikan matahari itu tertahan seketika, tidak terbenam. Subhanallah. Dan Yushak berjaya menawan Palestin sebelum hari Sabtu. Sebab bagi Yahudi, bagi Bani Israel, hari Sabtu adalah hari Sabat, hari menghentikan daripada melakukan kerja-kerja keduniaan. Jadi adik-adik cukuplah setakat itu. Ya, saya rasa di hadapan kamu sudah terbayang-bayang katanya nasi ayam, ya, dan air bandung. Jumpa lagi di masa akan datang. Minta maaf kalau terkasar bahasa. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan, terima kasih ucapkan kepada Ustaz Syarif Abdul Rahman atas penyampaian yang bermanfaat kita tadi. Okay, so majlis ini teruskan lagi dengan sesi Q&A. Kepada hadirin yang ingin bertanyakan sebarang persoalan, dipersilakan untuk mengajukan soalan. Ada apa soalan? Ustaz, Ya, silakan. Nama? Nama saya Fikri. Jadi, Yang saya belajar kat sekolah tengah tu, Ya. yang susun Quran ni Osman. Itu nama dia Masah Osmani. So, macam mana Ustaz kata yang Nabi yang susun? soalan yang bagus. Soalan yang bagus. Soalan beliau adalah testing. Masa kita belajar kat sekolah dulu, kita tahu yang Quran ini disebut Resam Osmani. Jadi kita diberitahu yang susun Al-Quran adalah Khalifah Osman. Malam ni kita belajar sesuatu yang betul. Bukan Osman yang susun Quran. Osman hanya fasilitator menerima arahan. Sebelum Osman, anda jangan lupa Umar. Dan sebelum Umar, anda jangan lupa Abu Bakar. Ia adalah cerita yang panjang lebar dalam ulum Al-Quran. Adik-adik kena baca bab Allahumma salli ala Muhammad, penulisan Al-Quran. Okey, saya ambil poin yang paling penting sahaja. Penyusunan surah, penamaan surah ditentukan sepenuhnya oleh Nabi SAW dengan perintah Jibril, dan Jibril dan perintah daripada Allah. Quran tidak disusun mengikut sirah. Kalau ikut sirah Iqra patut jadi surah yang pertama, itu pun 5 ayat pertama saja. Tetapi Quran disusun dalam bentuk yang sangat pelik. Surah pertama Al-Fatihah. Dan lagi pelik, surah-surah yang awal turun kat Madinah. Surah yang turun kat Mekah banyak duduk kat ujung. Lagilah pelik. Kerana divine revelation, penyusunan yang tidak ada campur tangan makhluk. Ada banyak dalil dalam hal ini. Seperti saya ambil yang mungkin adik-adik hafal ayat-ayatnya. Sanuqri'uka fala tansa. Kami yang akan menentukan bacaan mana, ayat mana, duduk kat mana, nama apa surah tu. Kami, bukan kamu. Tugas kamu jangan lupa sahaja. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana suratul Qiyamah. Inna alaina jam'ahu, menyusun, menghimpun Quran. Anda tahu tak Quran maksudnya apa? Qara'a. Anda tahu apa maksud qara'a? Bukan baca. Baca tu yang viral. Dari sudut bahasa qara'a artinya dhamma wa jama'a, kumpul. Sesuatu yang terkumpul dengan alif nun. Quran bukan makruh, yang terkumpul dengan sangat sistematik. Surah Hud menyebut uhkimat ayatu,
satu persatu disusun dengan sangat sistematik, sehingga sampai sekarang orang takjub dan kagum dengan susunan Al-Quran, surah ke surah, ayat ke ayat, sangat menakjubkan. Jadi jawapan mudah kepada persoalan ini adalah Rasam Uthmani adalah usaha Khalifah Uthman untuk menyelaraskan Al-Quran daripada perbezaan bacaan, kerana setiap negeri mesti follow satu bacaan supaya tidak berlaku perbezaan yang membawa kepada perbalahan. Sebab imam mungkin datang daripada pelbagai negara. Bila masuk satu negeri, dia boleh mencetuskan kontroversi dengan bacaan yang berbeza. Uthman mengambil inisiatif untuk negara ni bacaan imam ni, negara ni bacaan imam ni. Itu yang dimaksudkan Rasam Uthmani. Mushaf itu wujud dan difotostat untuk beri kepada negara-negara Muslim supaya berlaku penyelarasan antara imam yang diutuskan khalifah dengan tulisan-tulisan Al-Quran yang patut dibaca oleh umat pada waktu itu. Adapun penyusunan Al-Quran dia berlaku lebih awal daripada itu. Tidak ada kaitan dengan Sayyidina Uthman dari sudut autoriti menentukan surah apa selepas surah apa, surah ni selepas surah mana. Adik-adik tahu dalam bulan Ramadan Nabi sangat kerap bertemu dengan Jibril. Dalam bulan Ramadan 2 tahun terakhir Nabi sangat kerap bertemu dengan Jibril. Sedangkan Quran sudah 95%. Jadi kenapa kena jumpa Jibril banyak kali pula? Quran dah 95%. Bukan jumpa Jibril terima wahyu baru. Sebab Nabi jumpa Jibril lebih kerap untuk Jibril tasmih. Dan sebenarnya bukan tasmih saja, tadarus. Dia bukan sekadar tadarus, tadabbur. Jibril akan mengumumkan rearrangement. Wahai Nabi, ingatlah bahawasanya surah ini adalah selepas surah ini. Surah Yusuf kena selepas surah Hud. Surah Al-A'la mesti selepasnya Al-Ghashiyah contohnya. So Nabi menunjukkan pada para sahabat susunan itu dalam bentuk solat berjamaah, khususnya tarawih dan solat malam. Sebagai contoh, surah hari Jumaat, Nabi akan baca surah Al-Jumu'ah dulu ke Al-Munafiqun dulu rakaat pertama. Tengok mushaf, Jumaat dulu, and then rakaat kedua Al-Munafiqun. Maka fahamlah para sahabat, ini susunan yang datang daripada langit. Kita tidak berhak campur tangan, walaupun mungkin Munafiqun turun dulu and then Jumaat turun kemudian. Tetapi kerana susunan ini datang daripada Yang Maha Bijaksana, dia ada sebab macam tu. Hari Raya Nabi baca rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghashiyah. Maka fahamlah para sahabat, ini adalah divine, ini datang daripada Tuhan. So yang datang kemudian tu hanya tulisan saja, fasilitator yang datang seperti Uthman. Terima kasih adik. Bertanya barakallahu fikum. Ada lagi? Ada apa-apa lagi soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya pasal nak Islam nak bertentangan dengan Zionis yang kita nak claim balik Palestin. Macam mana kita nak claim balik sedangkan dalam dunia ini peperangan sangat kita orang tak suka dengan peperangan. Jadi macam mana kita nak claim balik tanpa peperangan? Kita tak suka peperangan. Dalam dunia ini, dalam era ini, kami sangat anti-war lah kira ni. Kami itu siapa? Kita sedunia lah. Yang apa? Kita semua lah. Kita semua. Yang Alis. Hah? Kami yang kamu sebut tu merujuk kepada kita lah. Kita mana suka perang, itu maksud kamu. Jadi macam mana Palestin akan jadi umat Islam tanpa peperangan? Tidak boleh balik. Sebab soalan yang anda beri memang aras tinggi belaka. So saya tabik korang ni sebenarnya. Masalahnya soalan-soalan macam ni tak dijawab di 3 minit. Kalau boleh jawab kat TikTok, saya jawab je ni. Soalan macam ni tak dijawab kat TikTok.
Okey, saya hanya boleh bagi tahu macam ni je lah. Palestin akan ditawan oleh umat Islam dengan peperangan. Anda suka atau tidak? Itu adalah fakta daripada masa depan. Dan anda kena faham konsep peperangan dalam Islam. Adakah Muslim mulakan terlebih dahulu? Apa maksud jihad sebagai defensif? Satu, dan jihad sebagai ofensif. Kita kena faham Nabi ada fasa defensif dan Nabi ada fasa ofensif. Ofensif kepada kanser yang berisiko merebak, tetapi defensif terlebih dahulu. Jangan kacau mana-mana negara. Mereka berhak dengan agama pilihan mereka. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tetapi apabila perisikan anda punyai data dan maklumat, anda kena study cerita Nabi Sulaiman. Best gila. Antara kelebihan Nabi Sulaiman adalah perisikan. Dia tahu negara mana akan ada risiko. Hud-Hud akan report antara negara yang berisiko tuanku adalah Sabah. Mereka menyebabkan kerosakan. So Nabi Sulaiman membetulkan dia punya arah tuju dan dia melakukan misi ofensif, tetapi bermula dengan surat perdamaian. Awak berhenti melakukan dasar imperialis. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Mari kita berdamai. Saya takkan kacau agama awak kalau awak surrender dengan Palestin. Palestin takkan kacau hak beragama masing-masing. Tetapi bila awak mengganggu negara yang tak ada buat kesalahan, awak nak tunjuk awak berkuasa. Satu. Yang kedua, awak bunuh saya punya pendakwa. Awak bunuh utusan-utusan saya. Mereka pergi dengan aman. Mereka nak menyebarkan Islam. Bagaimana awak nak sebarkan agama awak? Awak kacau orang Islam. Itu orang tidak boleh naif. Utusan Nabi kena bunuh kat Mu'tah. Anda kena kaji bagaimana perang Mu'tah boleh berlaku. Tetapi basically tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita kena tamat lah. Itulah basically. Saya tahu kamu tak puas hati dengan jawapan tu, tapi saya takut saya bagi jawapan yang tak matang. Dan jawapan yang matang adalah bila kita boleh ada masa yang lebih lanjut. Buat masa ni, kamu setuju ataupun tidak, kajian saya menunjukkan memang akan berlaku perang kerana surah Al-Kahfi telah memberikan isyarat uli ba'sin syadid. Ingatkan saya, wa yundiral ladina qalu ittakhadallahu walada, sebelum tu lagi, wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan, sebelum tu lagi, qayyiman liyundira ba'san syadidan. Ba'san, perang, syadid, a great war will happen in the future. Tapi tugas anda bukan jadi tukang ramal. Kita tahu dah, ya, berdasarkan teori konspirasi Armageddon akan berlaku, perang dunia keempat, tak ada senjata, perang dunia ketiga akan berlaku, bla bla bla. Berhenti menjadi tukang ramal. Lakukan pertahanan kepada umat Islam. Fikir yang realistik. Dan jangan terjebak dengan perdebatan tentang konspirasi. Konspirasi adalah kerja musuh Islam zaman-zaman. Kenapa kamu nak menakut-nakutkan lagi umat Islam dengan konspirasi? Yang paling penting adalah berikan harapan pada umat Islam yang kita boleh jadi kuat, sebagaimana Zulkarnain buat pada penduduk hentian ketiga. Penduduk hentian ketiga sangat takut dengan Ya'juj Ma'juj. Habislah kita tuanku, habislah kita semua akan kalah. Kita akan dilalui oleh Ya'juj Ma'juj dan diorang akan serang kita orang. Tak ada apa dah tuanku. Tuanku boleh buat apa-apa dah. Tuanku boleh buat apa-apa dah. Kita orang ada duit, InsyaAllah boleh bayar tuanku. Tapi kami tahu dah, kita orang akan kena ganyak, kena lanyak dengan Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain kata, apa pemikiran macam ni? Do something. Aku tak perlukan duit korang. Mana budak-budak muda korang? Panggil. Kita bina tembok. Kita boleh bina sesuatu untuk menghalang dia orang super power dunia itu. Apa Ya'juj Ma'juj kita boleh dikalahkan? Brazil pun galak. Tiba-tiba mana ada yang unbeatable? Dengan cara kerja yang profesional,
dengan iman yang kekal, penduduk hentian yang ketiga yang pada awalnya naratifnya habislah kita, umat Islam akan dijajah. Zulkarnain didik, we can beat them. Dan akhirnya mereka menjadi realistik, mereka berjaya bina tembok. Dan hari ini kita kena ucap terima kasih pada penduduk ini, kerana tembok mereka berjaya kuarantinkan Ya'juj dan Ma'juj untuk satu tempoh lah. Begitu cara berfikir. Surah Al-Kahfi dah guide kita. Perang besar memang akan berlaku, tetapi cara berfikir kepada perang, Surah Al-Kahfi beri detail. Pemuda Al-Kahfi memang dia tahu ada bahaya, Daqyanus akan memerangi dia orang. Tapi apa cara berfikir pemuda Al-Kahfi? We must do something. Apa kata kita jaga iman kita dengan kita lari ke gua? So dia orang buat sesuatu. Gitulah Cukup sudah. Okay, so tamat sesi Q&A. So hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah selesai sudah sesi Q&A kita pada malam ini. Harapan saya sesuai sahaja program kita pada malam ini, hadirin dapat mengambil ilmu yang dicurahkan dan amalkan dalam kehidupan seharian dan sebarkan kepada saudara se-Islam yang lain. So seterusnya saya menjemput Ustaz untuk ke hadapan bagi menerima sedikit cedera hati daripada pihak Anis. Boleh.